Jadi pada malam ni kita mulakan dengan membincang tentang balak, balak yang sedang menghampiri kita. Tapi ada balak lain yang saya nak cerita ni. Dengan suara kanak-kanak sekali dengar kita. Okey. Boleh dengar no? Saya kuat sikit. Kalau ke depan sikit lah. Balak yang saya nak sebutkan pada malam ni datang daripada orang Melayu sendiri. Orang Malaysia sendiri. Orang Malaysia, orang Melayu. Ni orang kita punya balak ni. Hujan memang dah kita nampak tiap-tiap hari hujan. Johor Bahru antara kawasan-kawasan yang disiharkan kan kena berjaga-jaga. Ada panggil apa? Green ke? Bukan green. Yellow ke? Yellow Sebahagiannya red. Boleh. Baik, jadi saya cadangkan orang Johor, terutamanya orang Johor Bahru, orang yang mana kawasan banjir-banjir itu berwaspadalah. Kita tak tahu adakah ini false flag. False flag ni apa? Satu penipuan ataupun tidak. Tapi berjaga-jaga sajalah itu, insya-Allah. Jadi kita cubalah berjaga-jaga, terutamanya Johor Bahru lah, dan juga Batu Pahat. Batu Pahat ni rajin juga banjir akhir-akhir ni, kan. Segamat ada juga kawasannya. Dan kawasan antara yang teruk juga adalah kawasan di pantai-pantai, tepi pantai. Di kawasan pantai timur lah. Jadi kita berharap supaya kita jaga-jaga, bukan kita takut ke apa, hanya berjaga-jaga je. Jadi kapek-kapek tu gulung siap-siap, letak tingkat 2 ke. Terutamanya lepas daripada pertengahan bulan Oktober. Lepas pertengahan bulan Oktober. Mungkin bulan 11, bulan 12 ke, wallahu alam. Ini semua Allah punya kuasa. Baik. Jadi saya sebut kat sini satu balak lagi yang bakal menimpa kita dalam masa tak berapa lama lagi, iaitu balak yang saya nampak dengan mata kepala saya sendiri. Puncanya orang Melayu kita, orang Islam. Allah firman dalam suratul Hajj, wa minan nasi man ya'budullaha ala haf fa in asabahul khair itma'anna bih fa in asabathul fitnah inqalab ala wajhi khasirat dunya wal akhirah zalika huwal khusranul mubin. Sadaqallahul azim. Ini surah Al-Hajj ayat 11 kalau tak silap. Di kalangan manusia. Dengar sampai ke situ. Bismillah. Alhamdulillah. Ni barakah kerja-kerja ikhlas kita. Ada sahabat-sahabat kita sini. Dapat kita jumpa wire, kalau tak jumpa Allah tak izin. Baik, Allah nak uji sikit je. Tak ada suara, mula-mula sebelah sana, sebelah dalam ni. Lepas tu tak ada suara sebelah sini pula. Tapi tak lama, sekejap je. Jangan menangis, Allah uji kita. Baik. Allah gambarkan dalam surah Al-Hajj, di kalangan manusia ada yang beribadah kepada Allah, tetapi di tepi-tepi. Maknanya tak sungguh-sungguh, tidak dengan kefahaman, dia tak jaga khusyuknya, tak jaga ikhlasnya dan sebagainya. Maka ketika ditimpakan daripada dia kebaikan, maka dia akan tetap dengan keadaan tu, tak meningkat, duduk macam tu. Tak nak baiki diri dia, tak nak baiki akidah dia, tak nak baiki ibadah dia, tak nak kuatkan akhlak dia, tak mau. Macam biasa je. Pagi-pagi bangun sama macam pagi semalam, pagi besok sama macam pagi hari ni, sama, tak nak meningkat. Dan ketika dia ditimpa kepada dia keburukan, ditimpakan keburukan, fitnah, inqalab ala wajhi, dia berpaling daripada Allah, dia tak stabil lagi. Berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita charge dulu. Tak payah pakai, cabut. Saya cakap kuat sikit tak apa. Bila Allah bagi ujian, kena banjir, kena hujan, kan, kematian, penyakit,
Kan, inqalab, berpaling daripada Allah. Jadi ini orang-orang yang Allah gambarkan yang beribadah tapi di tepi-tepi. Maknanya orang yang tak duduk dalam tarbiyah, yang tak kisah pun Quran. Dia lalu je hidup dia macam biasa. Dia tak kisah pun apa yang berlaku. Dia tengok awan mendung, alah biasalah Malaysia awan mendung. Padahal awan mendung tu di belakangnya ada balak dan bencana. Dia tak tahu. Dia ingat sama macam dulu. Dia tengok apa yang berlaku, pemimpin politik yang berpecah-pecah sekarang ni, tak, memang biasalah politik, pecah-pecah. UMNO menang punya, confirm. BN menang, confirm. PAS, PAS pun mungkin menang juga, kan? Confirm, kan? Dia tak tahu Melayu dah pecah 28. Orang Islam pecah 28. Kemudian dia tengok pula, kan, masjid kosong, biasalah masjid kosong. Tak apa. Kita pun tak perlu pergi ke masjid. Cukuplah. Kan, nak pergi kan nak kena pakai mask lah, apalah, norma baru tak boleh. Aku tak nak dah. Kita pun relax je. Kita tengok ekonomi dah. Kan, makanan dah kurang, kita kata tak apalah, makanan kurang. Tu semua tadi tu Nabi sebut tadi tu, dah hadis yang pertama baca kan. Tu sebab-sebab daripada maksiat, sebab macam-macam sebab tadi. 5 perkara yang Nabi doa jangan berlaku pada muhajirin. Bukan ansar, muhajirin. Nabi spesifik sebut muhajirin. Sebab muhajirin ni dah banyak sangat dia punya kesusahan dia bandingkan ansar. Ansar ni kaya sikit lah. Jadi bila kita tengok macam itu, kita kata okey, tak apa. Maka inilah yang menyebabkan kita tidak duduk dalam tarbiyah, tak serius dalam tarbiyah. Kita tak kisah pun hari ni sembahyang tak khusyuk, tak kisah. Tak kisah pun hari ni kita tak baca Quran. Tak apa tak baca Quran, apa salahnya? Tak ada pun kurang gaji. Tak ada pun hilang allowance, tak ada. Tak baca Quran, tak ada rasa pun rugi. Hari ni tak baca zikrullah, cukupkan selawatnya 1000, kan? La ilaha illallahnya 1000, tahlilnya 1000, tahmidnya 1000 contohnya. Istighfar tak apa, hari ni tak zikir pun tak apa, banyak tengok WhatsApp, Telegram. Anak-anak hari ni tak buat apa-apa, main game je, tak apa, tak kisah main game. Inilah hidup mereka yang berada dalam aman damai. Dia tak kisah peningkatan diri dia. Dia tak kisah dia meningkat ke tak meningkat, dia tak kisah, tak ada apa, semua okey je. Maka Allah gambarkan khasirat dunia wal akhirah. Dunia pun dia akan rugi, akhirat pun dia akan rugi. Ini untuk orang yang Islam tadi. Sebab Allah sebut wa minan nasi ma ya'budullah. Orang yang manusia yang beribadah. Maksudnya Allah tuju ke kita. Zalika huwal khusranul mubin. Yang demikian itulah kerugian yang besar, yang nyata. Dunia pun rugi, akhirat rugi. Orang kafir kurang-kurang dunia dia dapat jugalah apa benda yang dia nak. Dia buat baik, Allah bagi on the spot. Dengarnya Ronaldo suka sedekah. Berapa kali jadi best player Europe, Allah bagi dekat dunia. Kan, sampai dia kata kita tolong Palestin, kata Ronaldo. Dia nak tolong Palestin. Jadi orang yang bukan Islam bila dia buat baik, Allah bagi dunia direct terus. Kan, dia dapat kasut emas, UEFA Cups. Dapat jadi pemain terbaik Europe, Ronaldo. Kan, orang kafir memang Allah bagi dunia. Dunia dapat, akhirat tak dapatlah kalau dia bukan Islam. Tapi Islam ni, tapi yang tak mau duduk dalam tarbiyah, tak mau duduk dalam dakwah, tak mau berjuang, maka dunia pun dia rugi, akhirat pun dia rugi. Kenapa akhirat dia rugi? Kerana sifat dia melalaikan tadi adalah dosa. Allah gambarkan dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Hanya Allah gambarkan majoriti disumbat dalam neraka jahanam itu dari kalangan jin dan manusia. Ada hati, tak nak faham. Ada mata, tak nak melihat. Ada telinga, tak nak dengar. Tak nak meningkatkan diri dia, tak nak memperbaiki diri dia, tak nak memahami apa yang ada. Maka mereka sebagaimana binatang ternakan, al-an'am, binatang berkaki 4. Ulaika kal an'am bal hum adall, bahkan lebih sesat daripada lembu.
Saya baru balik daripada Rimbunan Kasih Melaka. Masa nak pergi ke Rimbunan Kasih Melaka tu, tiba-tiba ada sekawan, sekelompok lembu kan duduk berdiri di atas jalan raya. Gelap-gelap ni. Dia memang sekelompok je. Kalau jumpa seekor depan, belakang semua ada dia. Jadi kita jalan slow. Ada seekor tu tengok kita. Tengok kan. Nak apa kan? Itu kan. Tepi lah kita kata kan. Kita horn sekejap lagi dia langgar kita pula kan. Tak pasal-pasal. Kalau kita horn pelan-pelan, ton. Dia tengok je. Apa? Ni bodoh macam lembu. Bodoh macam lembu, kita horn dah. Dia kat sini, kereta nak jalan tengah jalan, kita nak jalan tak boleh. Sebab ni dah ada kereta nak jalan kan. Kita tak boleh jalan, kita horn je, tepilah. Tak kita tepi pun tengok je. Macam abang long kawasan lah. Bodoh macam lembu. Bodoh macam lembu, dia tahu ada orang depan dia bagi horn, dia buat tak tahu. Dia nampak awan dah gelap dah. Tak apalah, rumah aku tak banjir. Tengok rumah dia naik banjir dulu. Tengok kapet baru beli daripada Pakistan, handmade. Kan? Handmade Pakistan. Saya ada dulu beli sekali Pakistan, mahalnya kan. Kecil je. Itu pun sebab dah pergi Pakistan, nak balik tak tahu. Nak beli apa, belilah si kecil. Itu pun mahal lah rasa. Mahal sangat. Macam lembu, bodoh macam lembu. Memang sungguh. Sebila saya horn tu, tanya dengan Ummu Ilyas. Betul lah lembu ni bodoh kata. Betul. Jadi saya semalam, saya terasa sangat sebab semalam ada majlis NGO. Saya cerita ni mungkin orang yang datang majlis ni tahulah. 1,000 orang lebih datang. Anjuran seorang datuk. Yang datang pun Tan Sri. Dan kemudian ada ayahanda. Semuanya panglima dan hulu balang. Kan? Tapi tak adalah orang yang macam Mak Kilau pakai tu, tak adalah. Semua cantik-cantik belaka. Semua jadi bangsawan. Saya pula masa tu pakai baju biasalah yang saya pakai tu. Saya tak tahu pun banjir tu majlis hulu balang. Pergi semua pakai ni dengan keris pun ada. Wah, saya kata alhamdulillah, pahlawan-pahlawan kita berkumpul malam ni. Saya pula diminta cakap sikit. Tapi Allah izin saya tak cakap. Allah izin, adalah hikmah dia. Jadi seorang cakap bila masa makan semua khusyuk, senyap makan. Dengar bunyi ting sikit-sikit je kan. Makan khusyuk. Kecuali ada lagu Aming apa tu? And otai masih berdosa. Otai masih berbisa. Silap, sorry. Aming. Nyanyi sebagainya. Alhamdulillah sedap suara dia sebagainya. Akhirnya lepas tu kan berucap. Orang pertama berucap aja dah bising tu. Ni no bising. Orang kedua berucap pun bising. Masuk orang ketiga saya tak tahan dah. Yang cakap tu benda yang nak berlaku ni, benda yang kita kata yang akan berlaku tak lama lagi ni. Balak nak datang ni. Dia duduk bercakap dan sebagainya. Ada sekumpulan makcik-makcik akak-akak, memang selfie, ramai-ramai kumpul selfie. Ada orang tua-tua, ayah anda duduk cakap macam ni, cucu dia ke apa benda cakap. Kan? Yang duduk depan pun ada yang silat, sempat silat belaka. Ni pahlawan Melayu ni, pahlawan Melayu hari ni lah. Semua dalam keadaan tak mendengar apa ini kan. Mereka ni ada hati tak nak faham, ada telinga tak nak dengar, ada mata tak nak tengok. Ulaika kal an'am. Bila buat macam itu, kita seperti binatang kata Allah. Saya marah sangat semalam. Sebab yang cakap bukan orang sebarang yang cakap tu. Wakil-wakil NGO kita. Ustaz Mazridi jerit sampai habis dia nak tekak dia. Dia duduk belakang untuk cakap. Jadi saya pergi satu meja. Tak kira lah Yanda ke Abang Long ke apa, saya cakap. Minta maaf, kalau nak bercakap, keluar. Kat sini orang nak dengar. Baik Ustaz, baik. Yang minta maaf. Yang ni pun sama, makcik pun sama, akak-akak pun sama. Ini adalah sikap orang kita yang tidak langsung ambil berat tentang keadaan yang ada pada hari ini. Inilah yang Allah gambarkan tadi. Orang yang beramal, beribadah, tapi duduk tepi-tepi saja. Tak faham apa yang sedang berlaku. Dan inilah perkara yang saya nak cerita pada malam ni. Jadi balak kalau datang di Malaysia ni, mereka rancang rusuhan.
Mereka merancang akan ada berlaku pergaduhan. Mereka rancang. Bila berlaku perkara itu, memang layak orang Melayu berada dalam keadaan demikian, kerana orang Melayu lalai, leka, macam lembu. Tak semualah, tapi saya ingat majoriti. Tak semua, majoriti. Pada 1937, tahun 1937 ada sebuah buku ditulis. Nama buku tu Malaysia Study in Direct and Indirect Rule. Malaysia satu kajian memerintah secara langsung dan secara tidak langsung. 1937, 20 tahun sebelum Malaysia merdeka 57. Tajuknya Malaysia, bukan Melaya, bukan Melaya. Malaysia tajuk dia. Ditulis oleh Profesor Rupert Emerson, Harvard University. Diterbitkan oleh Macmillan, New York. Siapa Rupert Emerson? Pakar penjajahan British. Dia tulis tentang Malaysia. Masa tu Malaysia tak merdeka lagi, 20 tahun sebelum kemerdekaan. Dan kemudian masa tu kita tak dapat lagi nama Malaysia, baru Tanah Melayu. Persekutuan Tanah Melayu merdeka. Dan kemudian 1963 baru ada, September 1963 baru ada Hari Malaysia. 4 negara digabungkan, Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak. 1965 Singapura terpaksa ditendang keluar oleh Tunku. Tunku apa? Tunku Abdul Rahman. Tendang keluar. Kenapa tendang keluar? Inilah saya nak sebut perancangan dia. Kenapa Tunku tendang keluar kan Singapura? Baik. Yang nak sebut kat sini, pada tahun tersebut Rupert Emerson telah menulis sebuah buku, dan buku itu menceritakan tentang apa yang berlaku sekarang. Kita dah 2022 kan, tolak 1937 berapa tahun? 85 tahun. 85 tahun perancangan dia. Apa kesimpulan buku tu? Panjanglah buku tu cerita. Macam kalau kita baca pun nak faham susah. Bahasa Inggeris lama Saya baca-baca boringnya baca-baca, tapi baca jugalah nak tahu. Akhirnya kesimpulan apa? Kesimpulan dia kata Malaysia akan ada 3 bangsa utama sebagai warga negara: Melayu, Cina dan India. 3 bangsa ni akan disuruh menekankan tentang kepentingan bangsa-bangsa masing-masing. Melayu, cerita pasal Melayu, sebab itulah diterbitkan dipanggil apa, Parti Kapalaya. Apa nama tu? Perikatan Parti Kapalaya, cerita pasal Melayu. MCA kemudian cerita pasal Cina. Dan India cerita pasal, MIC cerita pasal India. Kenapa? Rupanya agenda mereka bila masing-masing fokus pada bangsa masing-masing, dia tak fokus dah pada kebenaran Allah. Tak fokus kepada Islam yang menyatukan. Islam yang menjadi dasar sebagai agama perlembagaan negara ni. Agama persekutuan Islam tak jadi dasar dah. Supaya mereka fokus pada perkauman Asabiyah. Akhirnya Asabiyah itulah yang akan menyebabkan kita berpecah, bergaduh, dan akhirnya kalau tak pecah gaduh pun kita akan mudah dikontrol, dirule, diperintah daripada luar. Perkara ni rupa-rupanya beberapa minggu yang lepas, bulan kot, sebulan lebih kot, baru nampak. Apa yang nampaknya saya nak sebut pada malam ni. Mungkin sebagian kita tak tahu. Kita ingat kita dah merdeka. Adakah kita dah merdeka? Kan? Kalau kita kata kita tak merdeka lagi, selagi kan kena kepung dengan FRU. Cakaplah merdeka. Tapi apa tanda merdeka kita? Perlembagaan negara yang paling tinggi sekali, ditandatangani oleh raja-raja dan juga oleh British. Jadi bukanlah maknanya kita merdeka, tapi maknanya apa yang ada di perlembagaan tu tidak boleh diubah melainkan persetujuan 2 ni. Raja-raja setuju, British tak setuju, tak boleh ubah. British setuju ataupun British tak setuju, ni pun tak setuju, tak boleh ubah. Dua-dua kena bersetuju. Dan raja-raja pula bukan seorang raja, semua majlis kerja kena setuju. Oh, kalau saya cerita ni tak menakutkan. Menakutkan.
Baik, kita cerita yang tak takut. Kita dah berapa tahun merdeka? 65 tahun kan? Baru merdeka pun kan. Kita baru bulan apa ni? Bulan September. Takkan tak ingat kan? Kita merdeka 65 tahun. Maka berapa tahun lagi cukup 100 tahun merdeka? Berapa tahun lagi? 35 tahun lagi. So adakah kita yakin anak-anak kita yang sekarang ni 35 tahun akan hidup macam mana kita hidup sekarang? Kita yakin tak? Ini yang saya nak kata ni, Melayu ni tak pandai. Melayu ni ikut arus, ikut pemimpin, pemimpinnya pun macam lembu tengah jalan tadi. Ini yang kita terasa. Saya terasa sangat ni. Kenapalah bodoh sangat. Padahal pergi sampai Amerika, sampai UK belajar, profesor sana, profesor sini, tapi kita tak boleh nak ada solusi. Kenapa? Rupanya kita terperangkap dengan agenda mereka. Saya nak sebut kat sini, buku itu menceritakan tentang bagaimana nak kontrol Malaysia dari jarak jauh dan dari jarak dekat. Dulu jarak dekat, dia ada J.W.W. Birch, dia ada Henry Gurney, dia ada semualah jenis. Kita kata Pusuruhjaya dan sebagainya dulu. Lepas 1957, semua tu tukar nama dah. Abdul Rahman, kan, Abdul Razak, lepas dia apa, Hussein, Hussein On, itu pemerintah apa tu, Mahathir, kan, paling lama Mahathir lah. Mahathir ni kan, macam-macam cerita. Tapi nanti orang marah sebab ramai orang suka dia. Tapi belakang dia tu macam-macam kita jumpa. Baik, jadi nak sebut sini, adakah kita rasa 100 tahun besok kita sama macam ni? Kalau ikut perancangan mereka 100 tahun, kita akan jadi macam mana di Selatan Thai, macam mana di South Africa, orang kulit hitam dengan dasar apartheid, macam mana di Palestin. Apa jadi kat Palestin hari ni? Orang serang, orang apa buat, kita tak boleh buat apa. Akhirnya kita pun lawanlah dengan apa yang kita mampu, dengan kuasa Allah. Oleh kerana dia bertakwa, dia kuat, Qurannya, Islam dan sebagainya, Allah bagilah juga kekuatan nak pertahankan diri masing-masing. Kalau kita tanya, apa ekonomi yang ada di Palestin? Apa ekonomi yang ada di Palestin? Zero. Kosong. Tak ada ekonomi. Habis macam mana nak berniaga? Macam mana nak makan minum? Allah SWT sahaja yang bantu. Ni di Palestin sekarang ni. Kan? Berniaga apa tak? Semua duit sumbangan daripada luar. Mungkin kita besok dengan keadaan Quran jauh, dengan keadaan Islam jauh, dengan keadaan iman dah macam mana, lagi teruk daripada apa yang berlaku di Palestin. Bukan kita, ni anak-anak kita. Sebab tu semalam tu, Allah izin saya tak bercakap. Kalau saya cakap, saya akan panggil semua yang berbual tu duduk depan. Saya akan tunjuk anak-anak ni. Ni anak-anak kamu ni, hari ni kamu duduk macam ni, orang bercakap, kamu bercakap, samalah macam kamu ambil pisau sembelih anak-anak ni. Saya nak cakap macam itu semalam, tapi Allah izin tak cakap sebab saya marah sangat. Tengok perangai, dah tua-tua, janggut dah putih, pakai tanjak kemain cantik, dia berkilat-kilat macam Mat Dok Kilau. Kilat sampai tersasul Datuk Asri cakap Mat Dok Kilau, bukan Mat Kilau, Mat Dok Kilau, Mat Dok Kilau. Sebab berkilau-kilau depan dia semua tu. Tersasul banyak kali Datuk Asri sebut masa dia cakap pasal New World Order. Dia pun nak cakap pun dah tak boleh cakap sebab orang dah duduk cakap-cakap macam itu. Tuan-tuan dan rahmat Allah, saya nak sebut kat sini kan, pada tahun 1948 berlaku satu peristiwa besar, iaitu tertubuhnya Persekutuan Tanah Melayu. Kalau kita ingat lagi lah, 1948 ni kan, Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan. Pada tahun yang sama, Negara Haram Israel ditubuhkan. Jadi Persekutuan Tanah Melayu tarikhnya sama macam tarikh lahirnya Negara Haram Israel, 1948. Nampak tak dia punya gapak dia? Saya sebut kita akan jadi macam Palestin. Pada masa itu antara mereka yang menentang British ialah komunis. Maka komunis Cina yang memusuhi, bukan semua Cina noh, Cina yang memusuhi Islam, telah menubuhkan disebut Minyuan, gerakan rakyat. Tujuannya nak kontrol, nak tolong orang Cina sama-sama dia. Dan akhirnya bila berlakunya penentangan daripada British sebagainya, akhirnya mereka
bubarkan bukan tahun 1984, komunis berdamai di Hat Nyai. Baik, saya nak sebut pasal British tadi. Sir Henry Gurney telah mendapat anugerah yang kedua tertinggi kesatria British, Order of St. Michael dan St. George. Dia punya membawa gelaran Sir. Maka Sir Henry Gurney ni kenapa dibagi Order of St. Michael ni kalau pahlawan paling tinggi ni dia nombor 2 lah. Paling tinggi ni raja, dia nombor 2. Ialah kerana dia telah berjaya menjadi ketua setiausaha British di Palestin pada masa itu, merancang mengubah daripada Palestin jadi Israel. Dialah punya angkara, dialah kerjanya. Daripada 1946 sampai 1948, Henry Gurney lah yang merancang macam mana peristiwa Nakba berlaku. Ni Henry Gurney ni yang rancang ni. Siapa Henry Gurney ni? Bila tahun 1948 negara Israel nak diumumkan, maka dia pergi ke negara Malaysia jadi Pesuruhjaya Tinggi British di Tanah Melayu. 1948 kita pun diisytiharkan, kita pun ada Persekutuan Tanah Melayu. Dia yang isytihar. Jadi negara Persekutuan Tanah Melayu ni bukan negara asal kita ni, bukan. Dibuat oleh British. British yang buat ni. Persekutuan Tanah Melayu ni British yang buat. Siapa ketuanya? Henry Gurney. Henry Gurney. Maka pada tahun 1948, maka dia telah buat satu perancangan untuk membuat kampung-kampung baru disebut kawasan perahlian tempat, iaitu orang Cina yang dikatakan boleh membantu gerakan rakyat tadi, gerakan rakyat komunis tadi, dipindahkan ke kampung-kampung baru. Maka nak sebut kat sini, boleh? Kosong. Okey, tak apalah, try. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir lana umurana ya Allah. Jadi apabila Henry Gurney datang ke Malaysia, nombor 1 dibuat plan macam mana yang dibuat di Palestin. Sebab dah pegang kuasa. Dia pegang kuasa, bukan gaja-gaja tengok aje. Tak berani nak buat apa-apa. Tak boleh nak buat apa-apa. Maka dia telah merancang disebut penempatan semula kampung baru. Maka dia telah meletakkan orang-orang Cina di tempat-tempat yang strategik dan sensitif, dengan tanah-tanah diberi kepada mereka. Ini permulaan orang Cina imigran dapat tanah, diberi. Diberi kepada orang-orang Cina pada masa itu. Maka mereka pun mula duduk di sana, di dalam kampung baru yang dikatakan supaya tidak membantu gerakan komunis. Tapi sebenarnya bukan itu maksud dia. Maksud ni yang lebih besar. Dia sebenarnya dia mahu memberikan tanah. Sebab dia merancang dengan perancangan buku tadi tu, Malaysia memerintah secara langsung dan secara tidak langsung. Pada tahun 1937 tadi, Malaysia, Melayu ni, tanah Melayu, mesti ada imigran-imigran yang berbangsa luar, yang mana dia boleh diberikan kerakyatan secara jus soli. Jus soli tahu apa? Jus soli ni bagi free macam itulah. So imigran boleh masuk, siapa pun boleh masuk, dapat kerakyatan. Inilah yang disebut Malayan Union, yang digambarkan ditentang oleh UMNO dan ditentang oleh raja-raja Melayu pada masa itu. Tak boleh, mana boleh. Akhirnya mereka punya licik. Kita tengok pada tahun berikut, sehingga mereka telah merancang, antaranya apa yang mereka buat. Saya sebut kat sini. Mereka telah merancang supaya beribu ekar tanah Malay customary land telah dipajak kepada Cina-Cina tadi, dan kemudian tujuannya supaya nak lawan komunis, katanya. Maka selepas itu kita lihat pada tahun 70-an Vietnam telah kalahkan Amerika, dan kemudian pada tahun 80-an kita melihat berlaku perkara-perkara yang lain. Antaranya mereka cuba nak buat apa yang digambarkan sebagai
jus soli. Nak dapat jus soli ni maknanya nak bagi keriatan kepada orang-orang imigran tadi. Maka tiba-tiba ditentang oleh orang-orang Melayu, orang-orang Islam ditentang. Mana boleh bagi kerakyatan macam itu. Dia dah bawa ke Malaysia, patah balik bawa ke negara masing-masing. Mereka ada negara pada masa itu. Maka akhirnya mereka telah merancang, saya tak ingat tahun berapa saya tengok sini, iaitu berlaku satu janji tawaran. Ini tengok tawaran daripada British pada masa itu untuk memberikan 5 juta ringgit kepada Dato' On. Kalau tak silap saya 5 juta ringgit pada Dato' On, untuk supaya Dato' On ni boleh menubuhkan Mara, Rida. Dulu Rida, Mara, supaya nak bantu orang Melayu. British nak bantu orang Melayu ke? Ada udang sebalik batu. Dia bagi 5 juta ringgit pada masa itu. Saya ingat ringgit, saya ingat ringgit bukan pound. Dato' On bersetuju, dan dengan janji selain daripada kontrak sosial yang ditandatangani, takkan kacau Raja Melayu, takkan kacau bahasa Melayu dan sebagainya. Maka orang-orang Melayu bersetuju memberikan taraf kerakyatan kepada China, India secara jus soli. Bagi 5 juta, kemudian kami bagi kerakyatan kepada China dan India, imigran. Nampak? Jus soli juga. Orang Melayu kita lembut, lembut. Dengan janji kontrak, janji kontrak sosial. Kemudian setelah mendapat kerakyatan, apa berlaku? Mereka merancang, setelah mendapat kerakyatan, maka pada ketika itu mereka berbincang-bincang. Dia pun mohon kepada Britain, kepada British. Dia mohon, dia kata apa? Dia kata Melayu dah ada Mara sekarang ni, Rida, dulu Rida. Melayu dah ada Rida, maka orang Cina ni susah nak berniaga, susah nak hidup. Maka bagilah peluang kami berniaga. Maka diberikanlah peluang kepada mereka berniaga. Di sini kesalahan pemimpin-pemimpin politik kita. Ini berlaku tahun 80-an, tahun di mana Mahathir mula menjadi PM. Mahathir jadi PM tahun 1982. Mahathir ini yang telah merancang. Macam mana cara dia merancang? Ini saya cakap behind the scene. Dia jadi PM setelah dia merayu, minta kepada Tengku Razali. Tengku Razali sepatutnya jadi PM, tetapi dia meminta pada Tengku Razali, tolonglah bagi saya PM. Saya ni lebih tua daripada kamu. Kamu besok selepas beberapa tahun saya turun, kamu jadi PM lah. Umur kamu muda lagi. Tengku Razali bukan jenis orang nak kejar pangkat. Tak apalah, dibagi. Tiba-tiba Tun Mahathir sampai 22 tahun campur-campur, plus-plus, tak nak turun-turun. Semalam kemarin pun dia isah lagi, kalau orang nak dia jadi PM, dia akan jadi PM lagi. Saya nak minta maaf no. Saya kawan juga dengan anaknya, kawan baik juga. Datuk Mukhris tu baik juga. Tapi saya nak cerita sejarah sikit. Tahun dia lah orang-orang Cina mula mendapat kekayaan. Macam mana? Kita lihat dia nak pegang dengan dia memberikan orang-orang Melayu yang ada kuasa tadi, Melayu, develop Melayu dengan tender. Dia bagi tender, dia bagi projek pada kroni, Itu sama-sama orang Melayu, pemimpin Melayu. Patutnya bagi duit tender projek, tolong orang Melayu, bukan bagi kaya pada kroni. Akhirnya orang Melayu yang memimpin, tak semua, tapi majoriti malas jadi orang tengah makan duit atas angin. Siapa yang buat projek? Siapa yang developer? Siapa yang bina Malaysia? China. Projek ini bagi pada Tan Sri sekian-sekian, China. Projek develop tak bandar, China. Ada pemimpin Melayu yang develop perumahan? Ada? Sebut siapa? Tak ada. Bagi duit, kaya. Dia kaya. Dia kaya raya. Koloni kaya raya. Rakyat macam tu je.
Masa tu masih lagi negara pertanian. Rakyat kita boleh survive lagi, ada pertanian. Lepas tak berapa lama, Mahathir tukar kepada industri. Lagi teruk. Rakyat kita lagi teruk. Jadi hamba di bumi sendiri. Jadi nak sebut kat sini, ahli perancangan internasional. China pula, pemimpin-pemimpin China yang ada, mereka pandai tolong dia punya orang bawah. Sebab tu semua tender projek orang Melayu dapat. Tapi semua developer orang Cina yang dapat. Sebab tu orang Cina kaya sampai sekarang. Tanah dia punya, cuba cek tanah yang ada di Malaysia ni. Cuba cek sendiri. Siapa majority owner of tanah di Malaysia? Cuba cek. Bukan orang kita. Dia pegang daripada Perdana Menteri sampailah kepada pencuci kaki. Kan? Tuanku sendiri pun duduk di bawah Cina. Minta maaf lah saya cakap begini, tapi nak sebut kita nak kena bangkit balik jati diri kita. Bukan saya nak rendahkan siapa-siapa, saya nak sebut balak dah makin datang dekat. Maka pada tahun 1980-an, setelah Vietnam menang ke atas Amerika, maka negara-negara komunis melihat bahawa mereka tak boleh tertutup ekonominya. Maka dia mula membuka ekonomi. China buka ekonomi kedua ke negara-negara luar pada tahun 80-an. Maka tuan-tuan dan puan, saya dapat maklumat daripada sahabat-sahabat kita daripada Singapura. Allah izin, adalah kawan-kawan kita. Dia kata berlaku satu pertemuan bangsa Cina yang memusuhi Islam, yang memusuhi orang Melayu, berkumpul di London, berbincang perancangan mereka step by step nak menukar negara Malaysia ini kepada negara republik mereka. Mereka bincang. Beberapa orang yang mewakili daripada Malaysia dan kemudian juga daripada Singapura, dari Indonesia, Thailand, sekitar ni, Cina-Cina yang ada ni. Dan perjumpaan itu ditaja oleh negara China untuk menguasai Nusantara, iaitu Melayu dan Islam yang akan bangkit di akhir zaman. Dia tak sebutlah bangkit akhir zaman, tapi kita tahulah tu nak bangkit akhir zaman. Kenapa? Sebab itu perancangan iblis. Nampak tak? Kalau sebelah sana Israel dia rancang, sebelah sini China. Tapi bukan semua China. Bukan jiran-jiran kita ni, dia orang tak tahu pun. Ni China yang ada Zionis di belakangnya, yang ada evangelis di belakangnya, yang di belakangnya ada perancangan jahat nak menukar Nusantara kepada negara China. Ini pada tahun 1980-an. Maka pada tahun itu wakil bangsa China dari Indonesia, Singapura, Filipina, Thailand, Malaysia disokong oleh Empire China telah berkumpul di London, dan pada ketika itu mereka telah merancang, dan dalam perbincangan yang panjang itu mereka faham untuk berjuang menggunakan senjata radikal militeri tidak berjaya, dan mereka menggunakan diplomasi dan demokratik. Sebab itulah mereka membuat Parti Demokratik Rakyat. Parti Demokratik Rakyat, Democratic Action Party. Sebelum tu dia buat People Action Party, PAP. Bermula daripada bila mereka melihat mereka tak boleh menang dah dengan senjata, sebab dia tahu kalau lawan dengan senjata orang Melayu akan bangkit. Semua keris, semua jenis keris, kerambit semua keluar, semua jenis panah keluar. Tak boleh nak menang. Nak lawan British lagi, nak lawan mat silau lagi, tak boleh nak menang. Maka dia guna demokratik. Ini berlaku daripada perbincangan mereka 80-an. Dan kemudian pada sebenarnya sebelum tu lagi, tapi masa tu intensifnya. Dan kemudian mereka mahu menguasai apa? Mereka mahu menguasai ekonomi, menghilangkan adab-adab budaya
jamaah dan Islam, kesatuan Melayu. Dan akhir sekali mereka mahu menghapuskan kerajaan kesultanan dan institusi raja-raja Melayu. Itu yang last sekali. Jadi sebab tu saya sebut raja kat sini, sebab raja pun mereka nak pangkah. Hari ini raja-raja kita berbangga dengan projek-projek mereka, tak sedar dedak-dedak telah diberi pada mereka, tak sedar. Makan dedak yang ada di dalamnya racun. Makan dedak yang ada di dalamnya racun, kita tak sedar. Secara halus. Secara halus. Sebab itulah ketika perjanjian damai antara Parti Komunis Melaya dengan kerajaan Malaysia, dengan orang tengahnya kerajaan Thailand pada tahun 1989, mereka mula mengaktifkan Parti Komunis Melaya dalam bentuk demokrasi. Maka dia tukar pakaian perang, ditukar pakai baju putih. Sebab tu mereka pakai baju putih, nak menyatakan bahawa mereka tangguh peperangan yang bersenjata. Bukan pakai baju putih supaya nampak sunnah baju putih. Tak. Dia pakai baju putih, kita tangguh perang. Perang ni dalam saja, bukan di luar. Dan kita tak tahu. Kita pun tiru pakat-pakat baju putih. Kita ingat ini mesti sunnah, ini boleh peluang nak ajak masuk Islam. Tuan-tuan rahmat Allah, inilah agenda tersembunyi mereka. Mereka asalnya mahu merdeka, mahu menguasai dengan senjata, tetapi mereka tak mampu nak lawan British, tak mampu nak lawan orang Islam. Maka akhirnya mereka bertukar baju daripada baju perang kepada baju putih, iaitu politik. Dan pada ketika itulah kita lihat bagaimana MCA dibentuk dan sebagainya. Dan akhirnya sampai ke hari ini, apa yang mereka dah ada, saya ringkaskan. Yang pertama, mereka dah ada tanah. Cuba kaji balik, tanah-tanah yang tak ada di tangan Melayu pergi ke tangan siapa? Cuba kaji. Berapa persen? Cuba kaji. Bermula dengan tanah yang diberi oleh British secara percuma. Bagaimana United Nations mengisytiharkan resolusi 181, Palestin diberikan kepada Israel. Sama aja. Tanah Melayu diberikan kepada Cina, imigran. Kalau Cina yang baik, tak apa. Ni Cina yang musuh Islam. Maka bermula dengan tanah yang ada di tangan, mereka berkembang. Kemudian mereka menggunakan British, kata okeylah, kami bagi 5 juta kepada Dato' On, buatlah Mara, buatlah Rida. Masa tu Rida, bukan Mara. Maka kita kata, wah, British baik bagi duit. Kita ingat orang bagi duit tu baik. Lepas ni akan ada orang bagi duit kat kita, tahu. Bila kita dah bencana alam besok, tak ada harta, tak ada tanah, tak ada apa, bencana semua habis harta kita, tiba-tiba duit dalam bank hilang, kosong. Sebab apa? Digital currency, tak boleh nak buat apa. Orang hack, dia kata. Orang hack, kosong duit kita. Maka pada masa tu tiba-tiba dia offer, kita bagilah pada rakyat Malaysia satu kepada 3,000 rentas. Point. Dia tak panggil RM dah, dia panggil rentas. Rentas ni mata wang digital Malaysia. Kita bagi 3,000 rentas. Semua orang pakat-pakat dapat. Sebab apa? Duit kita kat bank dah kosong. Dah kena hack, dia kata. Minta maaf lah, duit tuan-tuan kena hack. Siapa duit paling banyak agaknya kat sini? Siapa paling banyak duit kat sini? Paling banyak duit kita kat sini berapa ribu agaknya? Ada orang sejuta? Ada? Tak ada. Mungkin ada. Dia yang ada tu senyap. Yang tak ada, yang gering-gering memang confirm tak ada. Confirm tak ada. Yang ada tu senyap. Dia tunduk, diam. Jangan Ustaz, jangan panggil saya Ustaz. Jangan panggil saya Ustaz. Katalah ada kita sini seorang 1 juta, seorang 2 juta, seorang 100,000, seorang ada RM10 je, tiba-tiba hilang, habis. Pernah dengar tak duit hilang dalam bank? Pernah dengar tak? Kalau kita tak pernah dengar, maknanya kita duduk bawah tempurung. Betul. Dah ramai hilang. Sebab tu jangan percaya sangat dengan digital currency. Ini polisi kerajaan ni. Kita kena pilih pemimpin yang boleh memelihara kemaslahan Malaysia, rakyatnya,
agama. Jadi nak sebut kat sini, kita akan berhadapan kesusahan. Dia bagi duit, IMF kata hutang kamu 1 trilion, kata International Monetary Fund, IMF ataupun World Bank pada Presiden, Perdana Menteri kita, Agung kita, hutang kamu dah 1 trilion, kamu boleh bayar tak? Tak boleh bayar. Okey, ginilah, kita zerokan hutang kamu, kami bagi lagi kamu 3 trilion bagi pada kamu punya rakyat semua, supaya kamu gembira tak berhutang. Kita, bagus. Bukan saja dia zerokan hutang kita, dia bagi lagi 3 trilion. Tapi syarat dia, kan, aset-aset kamu cagarkanlah pada World Bank. Kami tak ambil selagi kamu gunakan kamu punya ekonomi, besok bayar perlahan-lahan, tak apa, kami tak ada ambil, no interest. Ni Qardul Hasan dia kata, cara Islam. Tiba-tiba tengah-tengah elok-elok semua datang bencana yang digunakan senjata harp, dibantai-bantai senjata, kosong balik, hutang lagi, kosong balik, hutang lagi. Akhirnya kita dipunyai oleh mereka. Tak lepas sampai bila-bila, kerana digital tu dia yang pegang. Itu tak cerita digital ID. Belum cerita digital ID. Jadi kita lihat, kan, mereka bagi duit, bukan mereka baik. Mereka bagi duit ada udang sebalik batu, macam dia bagi 5 juta kepada Dato' On untuk buat rida, marah. Akhirnya daripada situ jus soli diluluskan, rakyat imigran dibagi kerajaan. Dan kemudian sebab itu mereka ada kerajaan, maka mereka minta pula bisnes, maka mereka dah mula membeli aset. Jadi perjumpaan di London itu salah satunya nak minta bantuan daripada China untuk memberikan fund, geran untuk mereka beli aset dan buat bisnes. Jadi selain daripada pemimpin-pemimpin mereka yang tengok kepada rakyat mereka, bangsa mereka, ada bantuan daripada China. Jadi sebab tu kita lihat mereka boleh berkembang. Yang Melayu ni pula, makan duit atas angin aja. Projek-projek nama Melayu, tapi bagi kepada China yang untung. Melayu dapatlah 1 juta 2 juta macam itu. Lepas tu 1 juta 2 juta ringgit dibagi pada kroni dia. Ni ketua bahagian, ni ketua cawangan, ini ketua ranting, semua ketua. Akhirnya duit habis buat enjoy. Sampai sekarang anak-anak kita tergadai. Tahukah kita, anak-anak lahir pada hari ini, dia ada hutang 30 tahun tak boleh bayar. Lahir je dah berhutang lah, dengan hutang yang ada kat negara kita sekarang. Jadi sebab tu nak sebut kat sini, saya marah sangat semalam sebab Melayu bukan saja leka, lalai, lara, macam lembu bodoh. Saya terpaksa cakap mengenai perkataan ini, tuan-tuan puan-puan. Bukan saya marah kepada siapa-siapa. Saya nak sebut, kita muhasabah diri kita. Kita muhasabah bangsa kita. Kita sepatutnya ada Islam. Kita ni tinggi, kita mulia dengan sebab Islam, tapi hari ini kita tinggalkan Islam. Jadi mereka dah ada bisnes, mereka beli aset, mereka ada developer, mereka jadi developer. Tengoklah developer siapa, semua tengoklah mana-mana. Ada ke orang kita? Akhir-akhir ni je baru ada orang kita. Kemudian sekarang mereka sudah ada kekuatan politik. Sekarang mereka telah kuasai pemimpin Melayu. Yang sebelum ini orang Melayu lah, orang Islam lah yang pegang tender, yang pegang projek. Sekarang ni, lepas ni pilihan raya akan datang ni, kita tengok Malaysia makin hanyut. Cina yang musuh Islam. Saya tak sebut semua Cina Cina yang musuh Islam, Cina yang musuh Melayu. Tak semua Cina yang memusuhi Melayu dan Islam. Mereka dah ada politik, dan politik mereka didukung oleh Zionis. Dan bukan saja mereka ada politik, kekuatan politik yang sepatutnya orang kita lah yang pegang kat situ. Mereka dah pegang dah, daripada raja sampailah kepada orang bawah dah pegang. Maka tuan-tuan puan mata Allah, mereka juga telah pegang pemimpin yang kita kata akan menjadi ketua-ketua rakyat di parlimen. Hari ini parti-parti Melayu Islam pecah, dan kita masih tak apalah, kita berpecah, tak apa. Maka tunggulah
mungkin 35 tahun akan datang, anak-anak Islam, anak-anak Melayu, sekiranya kita tidak berubah, bertindak, memperbaiki diri kita, anak-anak kita ni akan merempat di negara sendiri. Inilah yang dikaji oleh Majlis Perundingan Melayu yang tempat kita jumpa beberapa minggu yang lepas. Ya, sebab itu tuan-tuan hormati Allah, nak sebut kat sini apa jadi selepas ini, kita akan dapati sekiranya orang-orang Islam, orang-orang Melayu tidak bersungguh-sungguh, tidak bersatu, tidak ikut apa yang sepatutnya, maka Islam, raja tanah air, bangsa Melayu, kuasa politik akan hilang daripada bumi Melayu. Kalau kita tak bertindak. Saya bukan cakap pasal Melayu tuan-tuan, saya cakap pasal Islam. Sebab Melayu inilah yang mendukung Islam. Melayu yang mendukung Islam. Dan bukan nak sebut pasal Melayu sangat. Maka sebab itulah apabila gagal pada tahun 1969 13 Mei, maka mereka telah buat satu strategi 1969. Apa dia? Satu, jangan kelihatan Cina yang merosakkan raja-raja Melayu. Kita rosakkan raja Melayu, tapi jangan nampakkan Cina yang memusuhi Islam itu merosakkan raja Melayu. Jangan kelihatan Cina yang melanggar isu agama Islam. Agama Islam, orang Islam sendiri yang kacau. Contoh dah ada dah hari ni. Contoh dah ada. Kita beria-ria, pukul, kan, fitnah, umpat orang-orang Islam sama kita. Sesatlah, kan, apa lagi dia kata, bid'ah lah, sesatlah, kafirlah, scammer lah, macam-macam. Orang tak ada buat apa-apa, kan, macam-macam tuduhan. Ini semua terbahagian daripada strategi yang dilakukan oleh China yang memusuhi Islam. Kenapa saya sebut China? Di belakangnya ada China. Di belakang China ada Iblis Al-Masih Dajjal. Sama macam di belakang Zionis. Apa kata Nabi? Al-kufru millatu wahidah. Kekufuran itu satu sistem. Sebab tu nampak macam betul ke? Tak percaya, tuan-tuan buat kajian sendiri. Dan kemudian jangan kelihatan Cina menolak ketuhanan Melayu. Jangan nampakkan Cina menolak ketuhanan Melayu. Tak apa, kita parti bersama-sama, kan. Sebab tu dia punya wakil rakyat besok orang Melayu juga. Orang Melayu jadi wakil rakyat dia. Belakangnya yang memusuhi Melayu. Jangan kelihatan Cina menolak ketuhanan Melayu. Orang politik kita masih macam lembu, tak faham. Yang dipaham macam mana aku nak dapat jawatan, macam mana aku nak menang, macam mana parti aku nak menang. Bukan macam mana Islam, macam mana bangsa Melayu, macam mana Malaysia nak mempertahankan negaranya daripada dirosakkan, dicorak-caritkan oleh musuh Islam. Dia fikir macam mana aku nak menang. Inilah pemimpin-pemimpin kita hari ini. Jumpalah siapa pun, semua akan cakap macam tu. Yang namanya politik. Ya, sebab tu tuan-tuan membaik, saya cuma dedahkan perkara ini supaya kita boleh faham ini strategi. Jangan kelihatan kita ni, Cina ni musuh Islam. Yang musuh Islam Cina yang musuh Islam, bukan semua Cina. Cina yang musuh Islam menolak ketuhanan Melayu. Tidak. Nanti besok agung masih lagi Melayu. Mana saya boleh jadi? Jadi agung mana boleh. You jadi agung tapi dia kontrol semua. Kemudian maka mereka pun buatlah strategi. Maka buatlah parti yang ala demokratik pelbagai kaum. Demokratik, kita ni demokrasi, parti demokratik pelbagai kaum. Ada Melayu kat situ, ada India kat situ, ada Iban kat situ, semua ada. Kita yang lagi patut memerintah negara ini. Yang lain semua dah korup. Sebab itulah strategi nombor 13. Strategi mereka nombor 13, yang totalnya 30-an. Ada 30-an strategi dia. Nombor 13, menubuhkan SPRM. Ketika zaman Najib kalah
China punya undi banyak kepada PH masa tu, banyak kalah tapi masih memerintah. Maka Najib kata, kita nak kena dapat undi China, orang China merajuk, kita kena tolong China. Maka ketika itu isu rasuah sebagainya, akhirnya Najib menubuhkan SPRM, menggantikan Badan Pencegah Rasuah, BPR. Itu strategi mereka nombor 13. Bila SPRM, maka dia boleh tangkap orang yang paling atas sekali. Kalau BPR, dia masih lagi di bawah Perdana Menteri. Perdana Menteri boleh potong. Tapi SPRM dia Suruhanjaya. Maka bagus tak? Baguslah kalau dia adil. Tetapi yang menjadi masalah kita, SPRM itu mereka memberikan fokus kes-kes kepada penerima rasuah. Sebab dalam strategi mereka yang sebelumnya ada, saya tak ingat nombor berapa, strategi mereka itu ialah bila mereka keluar daripada 80-an tu, mereka dapat duit daripada negara China, maka mereka memberi rasuah kepada siapa? Pemimpin Melayu tadi. Nak tender, kamu nak tender, ni tender, saya ada tender. Tender ni harga 3 bilion. Okey, Datuk Seri, 3 bilion, kami bagi 3 juta, boleh? Dia bagi 3, okey, bagi 3 juta, bagi tender 3 bilion pada China. China pun develop, dia yang kaya, dia yang berpengaruh sampai sekarang. Jadi duit-duit yang ada tu dapat daripada China yang memberi, dan juga orang mereka tadi, dan kemudian mereka beli pemimpin Melayu. Kemudian bila SPRM ditubuhkan, maka mereka pun mula melaporkan. Siapa yang laporkan rasuah tadi? Yang laporkan rasuah ialah pemberi rasuah. Sebab tu orang yang melaporkan tentang corruption rasuah ni tidak diketahui siapa. Kenapa? Mereka yang bagi sebelum ni. Yang terima rasuah pemimpin Melayu, pemimpin Islam. Pakai serban, pakai kopiah, duduk atas meja. Assalamualaikum Tuan Haji, Waalaikumsalam. Kata mana saya nak dapatkan projek ni lah, projek buat signboard. Oh ya ke? Okey. Dia pun kata, ada apa-apa untuk parti? Untuk parti. Ni orang parti Islam, dia minta untuk parti dulu. Boleh, berapa? Adalah disebut berapa juta. Takkan parti je dapat, saya pun nak kena juga bergerak, nak bagi orang cari makan semua. Okey, 5 juta cukup. 5 juta. Boleh 5 juta? Cakap pelan-pelan, tahu bawah. Tuan-tuan puan, saya tak tulis siapa-siapa. Tapi ini ialah kata-kata seorang kawan saya, kontraktor. Dia cakap dengan saya, Man, saya cakap, kamu jangan tegur orang-orang parti Islam. Parti Islam ni okey semua, Man, aku kontraktor, Man, aku tahu, aku kenal Pak Haji tu, pakai serban semua, lagi celaka disebut. Ni perkataan dia. Saya marah, dia kata, kau jangan main-main, tu orang baik-baik Islam tu. Aku tahu, Man, kalau dulu UMNO diminta untuk diri dia je, ini tak, diminta untuk diri dia, diminta untuk parti sekali. 2 kali ganda aku kena bayar, Man, dia kata. Rugi aku berniaga. Tapi dia bagi juga. Saya minta maaf no. Tak semua orang parti Islam begitu, tapi ada yang ambil. Jangan kata bersih. Ini kawan-kawan kontraktor sendiri cakap. Saya pun tak percaya, tapi bila dia cakap, memang dia kawan baik dengan saya, dia tak berani tipu. Alhamdulillah, dia cakap, dia kata, oh kalau macam itu kena tarbiyah sungguhlah. Pemimpin-pemimpin kita ni semua kena tarbiyah. Ya, sebab tuan-tuan dan puan-puan Allah, bila politik kuasa berada bersama kita, keadaan iman, akidah jauh daripada Allah, maka kita akan jadi penguasa yang zalim. Nampak macam berjuang, tapi perjuangan itu penuh dengan corruption. Jadi ini kita bimbang. Apalagi yang tak ada Islam, lagi teruk. Ya, sebab itu tuan-tuan mata Allah, apabila perkara ini berlaku, maka apa yang berkuasa sekarang, kita berada dalam satu keadaan di mana kita akan kehilangan perkara yang penting. Apa perkara yang penting? Antaranya al-Islam di Malaysia, kemudian hak-hak orang Melayu, kemudian juga mungkin akan kehilangan segala perkara yang sangkut paut dengan raja-raja. Tetapi yang pekik, yang lolong, yang nak buang tu bukan orang bangsa lain, orang bangsa Melayu Islam sendiri. Kenapa? Kita duduk dalam arus dia.
Tuan-tuan puan-puan Allah Taala, apa yang saya gambarkan di sini bukan saya nak mengata mana-mana orang, tapi muhasabah. Dan Allah gambarkan kerosakan berlaku di negara kita bukan kerana Allah zalim, bukan kerana Allah nak kenakan kita, tetapi kerana tangan-tangan kita sendiri. Jadi sebab itulah saya mohon kepada kita semua, kita kena kembali kepada solusi yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa solusinya? Nombor satu, kita kena bina akidah, kita kena bina kekuatan iman dan umat kita semula. Kita kena patah balik yakin kepada Allah. Kenapa kita kena yakin kepada Allah? Bila sampai waktu Allah uji dengan huru-hara, Allah uji dengan rusuhan, Allah uji dengan kacau gilau, Allah uji dengan apa-apa sahaja perkara yang kita susah, maka iman, akidah akan membina kekuatan untuk kita tenang menghadapi kesusahan. Kita tak akan melatah lawan orang, sama-sama Islam, sama-sama Melayu, kita pukul-pukul, tak ada. Kita akan mengelakkan perpecahan, mengelakkan huru-hara. Nombor satu, kena bina iman dan akidah. Nombor dua, tuan-tuan dan puan-puan Allah, hidupkan masjid. Hidupkan masjid, hidupkan solat berjamaah. Jangan solat berjamaah dengan norma baru, jarak-jarak 1 meter, 1,5 meter, satu sejadah. Kita solat berjamaah dengan sunnah, rapat yang boleh, bahu ke bahu, tumit ke tumit. Hidupkan solat jamaah. Tuan-tuan, kita pandai bersilat pun, hebat bersilat, boleh lompat naik atas pokok kelapa, tapi kita tidak boleh sembahyang berjamaah. Tidak ada kekuatan apa pun, tak ada apa-apa. Kita kena hidupkan solat berjamaah, terutamanya subuh dan isyak. Kalau yang lain-lain tu susah sebab bekerja, subuh isyak kita jaga, solat berjamaah dan solat dengan saf yang betul. Mudah-mudahan Allah luruskan hati-hati kita. Kalau ada pemimpin politik yang nak suruh kita undi dia, tapi tak jumpa kat masjid, tak jumpa solat jamaah, jangan undi dia. Jangan undi dia. Tak jumpa kat masjid, tak jumpa solat jamaah, jangan undi dia. Kenapa? Dialah pemecah belah umat. Tengok dia sembahyang tak sembahyang. Kalau dia nak berlakon, tak apalah, Allah ada. Tapi kita buat, tengok apa dia. Yang kedua ialah hidupkan masjid. Yang ketiga, tuan-tuan rahmat Allah, kita sama-sama membina kekuatan ukhuwah kita dengan membina ekonomi kita. Kita kena bina ekonomi kita from zero. Jangan bergantung dengan mana-mana pihak. Kita bentuk diri kita yang self-govern. Contohnya, kita kena mula dengan pertanian, penternakan. Kita mula dengan makanan, pertanian, makanan, penternakan, sampai kepada end product. Dan selepas itu kita lanjutkan kepada keperluan-keperluan yang lain. Mula keperluan asas. Maka kita kena susun masyarakat kita hidup dengan perkara asas, membantu keperluan dan kemudian membantu ekonomi. Itu nombor 3. Jadi kita kena buat yang ni, tuan-tuan. Daripada kita kempen, tapi kalau orang kempen nak bagi kita duit, ambil lah duit tu, tak apa guna. Orang nak bagi duit, kita ambil, kan. Lepas tu masuk dalam tabung, kalau nak masuk tabung, kalau kita tak nak guna. Tuan-tuan, hidupkan ekonomi. Benda basic, ekonomi, makanan, minuman, ubat-ubatan, dan kemudian keperluan-keperluan asas yang lain. Yang ini kita sinergi, sama-sama NGO, sama-sama masyarakat, kita pakat-pakat. Kita pakat-pakat, boleh, insya-Allah. Yang keempat, tuan-tuan, kita kena ada satu platform untuk bersatu. Bukan sahaja di peringkat nasional, tetapi juga international. Kita kena ada hubungan dengan Thailand, orang Islam di sana, dengan Indonesia, orang Islam di sana, dengan Turki, dengan Eropah. Kita himpunkan orang-orang Islam tadi, sama-sama tolong menolong, sama-sama kita gerakkan kekuatan ekonomi dan kekuatan-kekuatan yang lain. Kita hidupkan platform itu. Kemudian yang kelima, tuan-tuan, kita tengok anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita hidup bersama sistem pendidikan yang mentauhidkan Allah. Kerana barakah ada kepada tauhid kepada Allah, iman.
Jadi kita tengok anak-anak kita, tak kira lah hantar sekolah mana, tapi pastikan anak-anak kita faham macam mana nak mentauhidkan Allah, nak mengesahkan Allah. Kerana Dajjal akan datang merosakkan iman ini. Kita kena bina. Dan yang terakhir sekali tuan saya sebut kat sini, hendaklah kita buat secara bersama-sama, jamaah. Tak boleh buat seorang-seorang. Habis kita nak mengundi dan nak mengundi, tu tergantung kepada keadaan masing-masing. Tengok, kalau undi kita boleh bantu Islam, undi. Kalau tak, tak payah. Tengok, kaji, selidik. Kalau boleh bantu, bantu. Kalau kita undi merosakkan Islam lagi, kita tidak melakukan suatu perkara yang merosakkan Islam. Kalau kita undi boleh membantu Islam, mungkin kita pergi undi. Jadi tengok aja. Ini adalah hak-hak yang ada. Sebab tu kita kena tengok semua aspek. Ada orang tak nak fikir politik dah. Politik ni sebenarnya sistem dia macam orang duduk di dalam air najis yang jernih, dan jernih dan tak ada bau. Tapi air itu air kencing. Duduk dalam politik ni macam itulah. Kita nampak baik semua, tapi dia air kencing yang jernih, tak ada bau, tapi sebenarnya najis. Sebab di dasarnya bukan tauhid, dasarnya mensyirikkan Allah. Tapi bila kita terpaksa daripada buruk dan lebih buruk, kita ambilkan yang buruk. Bukan yang buruk, yang buruk. Yang buruk jangan ambil. Baik, itulah insya-Allah sikit sebanyak sebagai peringatan untuk kita pada malam ini. Marilah sama-sama kita menghargai rasa syukur kepada Allah kerana diberikan oleh Allah sedikit kesedaran. Tidak sama bagaimana orang yang lalai. Jadi insya-Allah orang yang sedar, orang yang bertindak, dia akan dapat rahmat dan barakah Allah. Insya-Allah. Insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, ada apa soalan tambahan? Ada apa-apa soalan? Kalau ya. Saya tanya Ustaz. Saya dekat satu NGO ni, dia memang pro pada Melayu tau Ustaz. Nama dia ISMA. Tapi ISMA ni, saya tengok dia memang jadikan Mahathir ni merupakan ikon dia. Sampai banyak kali jumpa Mahathir. Ustaz rasa macam mana saya nak terangkan kawan saya pasal ISMA dengan Mahathir? Ustaz ni komen macam mana? Wah, ini soalan susah nak jawab ni. Dia Melayu punya je, mesti ada kajian Melayu kan. Susah nak jawab. Sebab macam direct saya macam soalan ni macam soalan ni kena cakap belakang. Belakang sikit. Sebab kawan-kawan kita dalam ISMA ramai. ISMA pun bukan semuanya tak elok, semuanya elok, dan semua adalah mungkin kelemahan di sana sini kan. Jadi kalau kita cakap satu yang tak elok tu, nampak macam semua tak elok, jadi tidak adil. Jadi mungkin ada bahagian-bahagian ijtihad, dipanggil ijtihad siasi. Dia punya ijtihad siasi, siasah dia. Dia kata kita nak gunakan Melayu dan juga Islam. Itu ijtihad dia, Melayu dan Islam. Dan untuk mempercepatkan, kita kena tunggang populariti Tun Mahathir. Maka dia punya ijtihad, kita kena ambil Tun Mahathir sebagai ikon. Jadi mungkin dia tak tahu apa yang kita kaji, mungkin dia tak tahulah, wallahu a'lam. Jadi nak cakap susah, itu ijtihad dia. Kalau salah, dia ikhlas dengan kaedah dia. Kalau salah, dapat satu. Kalau betul, dapat dua. Sebab ni ijtihad siasi ni, macam saya kata politik ni, saya sebut tadi, air najis yang bersih, jernih, tak ada bau, nampak macam air biasa, tapi air najis, air kencing. Kita duduk dalam tu, kita pusing macam mana pun, mesti kena air kencing. Mesti kena air kencing. Kalau air kencing anak lelaki bawah 2 tahun, najis muhaffafah, kena cuci juga, walaupun najis muhaffafah. Kalau najis mughalazah, lagilah kena samak. Dia tengok sejauh mana najis tersebut. Jadi bila kita duduk kat situ, mesti kena. Jadi tak boleh elak. Jadi ijtihad tu, ada ijtihad yang betul 100%, ada ijtihad yang betul, yang salah 100%, ada yang tengah-tengah. Jadi kita tak boleh, tidak adil kita kata tak betul, tapi ada benda yang baik yang lain. Dia ada dia punya pandangan dia. Jadi dalam hal ni, kita berlapang dadalah dengan sahabat-sahabat, tak kira siapa, walaupun dalam PAS. Kita berlapang dada dengan sahabat daripada PAS. Sahabat daripada ISMA, dia akan masuk perkasa. Dia akan masuk perkasa. Sahabat daripada Ikram akan masuk ke amanah.
Jadi masing-masing pilih masing-masing, ijtihad masing-masing. Jadi kita nak sebut ijtihad mereka salah betul kan? Kita ni pun tak tahu sepenuhnya. So kita baik sangka, tengok kalau kita boleh tolong yang baik, tolong. Tak boleh, kita diam, buat tak tahu. Yang penting jangan berpecah-pecah. Hari ni nak berpecah senang, nak kutuk orang, nak fitnah orang senang. Orang ni bid'ah lah, orang ni menyembah wali lah, orang ni menyembah makhluk lah, seru makhluk lah. Tak betul tak tidak, kita pun tak tahu. Kita mencakap je. Memang saya dah nampak beginilah. Last ini scammer. Jadi bila orang cakap macam tu, dia cakap dia pun tak tahu. Dia tak tabayun. Dia tak dapatkan penjelasan. Yang tahu sebut je, sebar satu dunia dengan FB dia. Sebar semua sekali kan. Jadi kan orang yang buat macam tu, adakah dia buat benda yang baik? Fitnah, atau kurang-kurangnya mengumpat, kurang-kurangnya. Sebab dia tak tabayun. Dah ada jumpa dengan orang tadi tu untuk kata betul ke begini-begini, betul ke kita menyeru wali, kamu menyeru wali-wali ni, orang dah mati, betul ke kamu sembah orang yang mati, betul ke, betul kamu buat sekian-sekian, betul ke? Jadi tak tanya pun, tiba-tiba sebarkan semua sekali, betul tak betul, betul tak betul. Tapi keburukan nampak masalah, dia ni memang kita tinggalkan terus. Semua kebaikan dia hilang dengan sebab satu fitnah yang dibuat. Padahal fitnah tu tidak ada tabayun pun. Jadi kita tak nak macam tu. Kita nak supaya siapa pun orang Islam, siapa pun orang beriman, kita cakap dengan dia elok-elok, perlahan-perlahan. Kalau tak betul, betulkan. Bagi tazkirah. Jangan kita skandalkan dia, malukan dia, seolah kita yang lebih baik daripada makhluk yang lain. Maka itu orang yang tidak ada tawaduk. Dia sama dengan isma, sama dengan ikram, sama dengan PAS. Yang politik lah politik tu lah kot yang besar-besar kan. Lagi siapa lagi ada? Habib. Sama lah. Jadi kita tengok sekiranya ada di belakangnya politik, di ijtihad masing-masing. Kita tak setuju, memang kita tak setuju, tapi kita berlapang dada. Jangan kita ketengahkan negatif. Jadi orang akan nampak seolah-olah semuanya jahat pada dia, sedangkan itu je. Hak lain tu okey. Dia cerita pasal dakwah, okey. Dia cerita pasal tarbiyah, okey. Dia cerita pasal ekonomi Islam, okey. Tapi kita olehkan satu benda tadi menyebabkan semua okey yang dibuat zero, tak ada apa-apa. Maka kita tidak berlaku adil pada sahabat-sahabat kita. Jadi bila kita tak berlaku adil, Allah pasti murka, Allah pasti balas. Ini bahayanya. Sebab tu pada hari ini kita fokus pada macam mana nak bersatu, macam mana nak berkasih sayang, macam mana nak bina kekuatan. Jangan fikir keburukan orang. Tak kiralah Aswaja ke, tak kiralah Wahabi ke, tak kiralah Syiah ke, Khawarij ke. Nombor satu, kat mana yang kita boleh toleransi kerjasama. Tengok hak tu dulu. Kalau Syiah bab akidah dia sesat, tapi dari ekonomi, kita kerjasama ekonomi cukup lah. Bukan kita sokong dia, tapi nak bentuk kekuatan tadi. Bila Amirul Mukminin dah naik besok, bila Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Mahdi dah naik besok, semua akidah akan berubah. Tak ada dah Syiah, dah tak ada dah Syiah, Khawarij, tak ada dah. Yang ada hanya satu je, kan? Khulafa ar-Rasyidin. Habis terus. Tu ada pula. Jadi boleh nampak tak? Jadi fiqh akhir zaman ialah fiqh penyatuan. Kita kena sabar, nak berlapang dada ni kena sabar banyak. Kena sabar banyak, kena bermaafan banyak. Toleransi, sebab musuh kita lebih besar lagi daripada apa yang kita cakap. Kita akan berdepan dengan Al-Masih Dajjal. Bukan kita berdepan dengan setakat kan berapa kerat orang. Al-Masih Dajjal satu dunia. So kita kurangkanlah bergaduh sama kita. Sebab insya-Allah mereka ada kesalahan dan kelemahan. Kita pun ada kesalahan dan kelemahan. Mana yang lemah kita bermaafan. Cari mana yang kuat, yang elok, kita bekerjasama. Mudah-mudahan daripada kerjasama tu hati bertaut, akhirnya kita boleh bagi peringatan pada dia. Kita ada kebaikan, dia nampak kebaikan kita, dia nampak kebenaran kita, dia ikut kita. Alhamdulillah. Kalau kita bertegang daripada luar, mula-mula dah tegang, maka kita tak boleh nak sampaikan tazkirah pada dia. Kita pun skandalkan ni kebanyakan yang berlaku sekarang. Skandal. Dia ni scammer lah, dia ni sembah wali lah, dia sembah kubur lah.
Ini semua pengikut Dajjal lah. Jadi yang ni pula, ni semua daripada Saudi ni memang semua ni Dajjal lah. Kita pun sama naik juga. Sama naik kita ni. Jadi kita sabar banyak. Jadi golongan sabar yang sedikit. Golongan sedikit ni Allah akan bagi menang. InsyaAllah. So kita cuba berlaku adil dengan semua orang, supaya mudah-mudahan keadilan itu tidak menggugat takwa kita. Sebab takwa ni kan, dia mesti berlaku adil. Wallahu alam. Jazakumullah khairan. Jadi soalan yang baik tapi susah saya nak jawab. Alhamdulillah Allah bagi juga jawab. Ada soalan lain? Susah nak jawab tu. Ada tak ada Okay, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Saya minta maaf. Syukur alhamdulillah. Rupa-rupanya kat Johor ni masih ramai lagi, masih banyak lagi hati-hati jiwa-jiwa yang bersih, yang hajatkan kepada kebaikan. InsyaAllah saya nak umumkan di sini. InsyaAllah kita akan sama-sama rancang untuk waktu emergency. Tapi kita kena ada perhubungan lah. Maknanya kita ada boleh berkomunikasi. Kalau berlaku emergency di Johor, saya akan bincang dengan SAR kita, insyaAllah. Kita akan ada kapal, ada bot, insyaAllah, yang kita bawa ke Johor. So siapa yang ni, kita kena communicate ni. Contohnya Johor baru, Permah Jaya tenggelam kan. Jadi Batu Pahat tak tenggelam, jadi Batu Pahat datang tolong. Bawa. Rumah habis terus. Maka kita kata okeylah, kita bawa ke rumah tempat yang ada. Paling-paling dekat Rimbunan Kasih di Melaka. Ada banglo, bolehlah duduk ramai-ramai kat situ. Kalau tak, kita beli pakat-pakat, beli kemah lah duduk kat situ. Adalah tempat. InsyaAllah. Kemudian kita ada beberapa tempat lain. InsyaAllah kita akan umumkan kemudian lah. Tapi nak sebut sini, dalam keadaan kesusahan yang mendatang ni, makanan, bencana alam sebagainya ni, maka kita kena kuatkan ukhuwah kita, supaya kita boleh ada komunikasi yang baik, kasih sayang. Yang penting sekali ialah barakah ukhuwah. Yang penting sekali doa dan barakah tadi. Kita hajat pada sahabat kita, insyaAllah. So insyaAllah, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira kepada mereka yang semua yang hadir, dan juga kepada yang buat akikah pada hari ini. Mudah-mudahan Allah berkati anak yang diakikahkan tadi. Mudah-mudahan Allah jadikan dia anak yang soleh ke solehah, laki solehah, yang perempuan solehah. Mudah-mudahan akan menjadi penyejuk mata mak ayahnya sampai ke akhirat, sampai mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sedap juga kambing tu. Terima kasih insya-Allah. Kita baca doa Rabitah. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawasikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa amla'aha بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت الواحد أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا من المتقين حقا. اللهم اجعلنا من المحسنين حقا. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من الواسلين. اللهم اجعلنا من العارفين. اللهم اجعلنا من المحبين. اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا من المهديين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Ada sambung daging kambing.